TV KPM. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri di Didik TV. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Ingat, pastikan anda sentiasa mengikut segala SOP yang telah diberikan, seperti sentiasa memakai pelitup muka apabila kita keluar, sentiasa mencuci tangan dengan kerap dan juga menjaga jarak 1 meter. Okey, baik, pada anda semua hari ini subjek yang kita belajar adalah subjek sejarah, yang mana bila kita sebut saja subjek sejarah, ada setengah pelajar yang akan rasa macam sejarah. Jangan risau. Ini cikgu, dia punya pengalaman dia cukup lama dan cukup bagus apabila beliau ini mengajar kepada anda macam mana kita nak tackle bagi subjek ini. Nak tahu siapakah guru itu? Mari tengok profil guru hari ini. Let's go! Belajar biar santai. Itu dia moto daripada cikgu ini yang diberikan nama Cikgu Hayati ataupun Nur Hayati. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Akmal. Ini dah kali kedua cikgu berada di sini dengan Akmal untuk orang kata berkongsi ilmu dengan pelajar-pelajar cikgu kan. Ya, cikgu, ini hari ini kita sebenarnya nak belajar bab apa sebenarnya, sebab kita tahu sejarah ini banyak sangat dia punya modul dia cikgu kan. Ya, betul. Hari ini kita nak belajar apa sebenarnya cikgu dalam sejarah itu? Boleh kita simpan dulu. Okey, kita nak simpan dulu. Okey. Kita simpan dulu. Tapi cikgu, tapi pelajar mesti ada buku teks lah di tangan masing-masing. Pastikan ada buku teks sekarang. Kalau tak ada buku teks macam mana cikgu? Tak apa. Kita ada buku teks digital sekarang. Nampak? Dia orang kata sekarang dah tak ada apa-apa alasan dah kan ya, cikgu betul. kan. Tapi cikgu ada satu benda yang kita tak perlu nak kena simpan cikgu. Ya. Kita kena buat cikgu. Iaitu kita kena buat protokol kesihatan lah. Macam biasa kita kena membuat sanitasi. Boleh cikgu? Boleh. Okey, mari sini cikgu. Okey. Jadi macam biasa cikgu kan, kita pun belum menang lagi dalam kes pandemik ini, jadi cikgu boleh gunakan. Saya sanitize dulu. Dan diikuti dengan saya pula. Alright, insya-Allah kita doakan cikgu agar semuanya ni kita kembali ke normal lah. Insya-Allah. Kan? Amin. Okey. Macam tadi saya nak tanya cikgu sikit lah cikgu. Bab sejarah ini kan, cikgu rasa macam mana cikgu? Adakah pelajar-pelajar orang kata on the right track lah? Sebab kita tahu kan mereka belajar pun sekarang orang panggil apa? PDPR semua kan. Jadi macam mana cikgu? Adakah pelajar-pelajar ni on the right track bagi subjek sejarah? Pada saya masih lagi on the right track sebab cikgu-cikgu di sekolah masing-masing saya rasa percaya semua membuat perancangan untuk pelajar masing-masing. Sebab kita ada guru-guru daripada seluruh Malaysia, semua mempunyai matlamat yang sama, memastikan anak-anak SPM ini bersedia untuk SPM. Ya, bersedia. Nampak tak cukup semangat daripada Cikgu Hayati ini. Ialah pengalaman sebanyak 15 tahun cikgu kan? Baru 15 tahun. Baru 15 tahun. Ini kalau dah ada anak tu, dah form 3 dah kan cikgu kan? Anak-anak murid dah besar dah bekerja. Okey cikgu. Kita nak tahu juga pandangan pelajar-pelajar ini kan, apa kata mereka mengenai subjek sejarah ini. Ada yang kata senang ke? Ada yang kata susah ke? Jomlah kita tengok pandangan murid dan juga kita nak berhenti rehat selepas itu. Jom. Okey. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya suka belajar sejarah kerana terdapat banyak perkara unik yang menarik minat saya untuk belajar sejarah. Melalui sejarah, kita dapat mengkaji, mengenali serta memahami peradaban dan juga peristiwa yang berlaku di masa lalu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada pendapat saya, subjek sejarah sangat menyeronokkan kerana ia dapat mengingatkan kita dengan peristiwa yang lampau. Contohnya, bagaimana negara ingin mencapai kemerdekaan pada dahulu kala. Bukan itu sahaja, subjek sejarah juga dapat melahirkan murid yang mempunyai semangat positif yang tinggi. Contohnya seperti semangat patriotisme atau semangat cinta akan negara yang sangat mendalam. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya suka belajar sejarah kerana ia dapat memberikan saya banyak pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa silam mengenai dunia dan negara kita. Saya juga dapat memberikan saya peluang untuk mengetahui tentang dunia sebelum saya dilahirkan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, kita dah tahu dah siapakah gurunya. Kita dah tahu dah apakah subjek kita nak belajar. Tapi kita tak tahu lagi sekolah pilihan hari ini daripada mana. Cluenya daripada SMK Mat Kilau Pahang. Itu sekolah cikgu sendiri kan? Ya, sekolah anak-anak saya. murid cikgu juga. Anak-anak Jadi murid kita saya nak berkenalan dengan mereka semua. Ini dia. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat sejahtera. Meriah cikgu, meriah. Macam kita ada open house raya. Saya seorang tu macam saya kenal lah cikgu. Dia bukan ada ke sebelum ni? Yang mana tu? Siapa tu? Yang ni, yang ada seorang tu. Okey. Baik, sila perkenalkan diri anda. Sebutkan nama dan juga cita-cita anda saja. Tidak perlu mention sekolah sebab kita tahu semua sekolah yang sama. Okey, silakan. Daripada Muhammad Hafi. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hafiz bin Muhammad Ramlan, dan cita-cita saya ialah ingin menjadi pemain pro gamer di Malaysia. Oh, Ini memang gamers ni. Okey. Baik. Okey, seterusnya. Hero kita lagi seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Syukri bin Muhammad Hashim. Dan cita-cita saya ingin menjadi pemain bola sepak. Ini the next ni, Harimau Malaya ni, player. Okey, ni Nadia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Nadia Tusna binti Muhammad Razi. Cita-cita saya nak jadi peguam. Jangan main cikgu. Peguam kena belajar sejarah betul lah. Betul. Okey, baik. Okey, seterusnya yang ini. Yang dah 3-4 kali dah keluar kat TV ni. Ya ke? Okey. Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Ifah binti Khairul Hisham. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang peguam. Peguam. Side by side. Side by side. Kita tengok nanti siapa akan menang kat court. I see you in court. Okey, next. Putri Aisyah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Aisyah. Cita-cita saya jadi usahawan muda. Awak suka berniaga apa ni, Aisyah? Awak nak jadi macam siapa? Datuk Seri Vida ke? Okey, yang terakhir sekali. Assalamualaikum. Nama saya Nodamia Inchira binti Muhammad Saharudin. Cita-cita saya menjadi tukang masak. Tukang masak. Cikgu, siapa kahwin dengan dia senang? Senang. Call. Okey, B, senang. Tom Yam campur satu. B. Okey, baik. Ini dah pelajar-pelajar daripada SMK Mat Kilau Pahang. Alright. Dan kepada anda semua, saya rasa tanpa buang masa lagi cikgu kan. Kita boleh mulakan kita punya kelas kita bagi subjek sejarah, iaitu bab Persekutuan Tanah Melayu 1948 bersama dengan Cikgu Nur Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi selamat berjumpa kembali dalam slot sejarah RTS. Okey, jadi untuk hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan tajuk Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi pelajar-pelajar yang ada di luar sana di rumah masing-masing bolehlah rujuk pada buku teks dalam bab 5 buku teks sejarah tingkatan 4. Okey, jadi kita beri sedikitlah apa yang kita nak belajar dalam topik ini. Okey, jadi kalau kita lihat bab 5 ni menceritakan tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang mana dalam perbincangan kita akan lihatlah apakah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948 tu. Kemudian yang paling pentinglah apa kesan dia sebenarnya kepada negara kita dalam pembinaan negara bangsa Malaysia yang berdaulat, yang merdeka hari ini Okey, jadi cikgu berikan satu paparan berkaitan dengan tema ni sebab kalau kita lihat dalam KPSM dahulu dia ada tema-tema dalam topik. Tema ini babnya apa. Jadi dalam KSSM, saya berikan gambaran lah. Bila kita belajar tanpa nampak mind mappingnya, kita tak tahu di mana kita belajar tu dalam topik apa, kadang-kadang kita lost. Jadi kalau kita lihat yang kita nak belajar hari ini ialah bab 5. Jadi saya dah highlight kat situ. Bab 5 ini berada dalam tajuk 10.4 dalam perjuangan rakyat ke arah kemerdekaan tanah air, yang mana semua topik daripada konflik dunia, kemudian 1.1 hingga 1.5. 1.5 itu ialah bab 6. Semua akan menceritakan tentang bagaimana usaha yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh kita sebelum ini dalam membawa negara sebagai negara merdeka dan juga membina sebagai satu bangsa yang dihormati dan juga dikagumi dunia. Okey.
Jadi ini adalah objektif pembelajaran yang pelajar-pelajar dan juga kita kena kuasai bila kita belajar topik ini, yang mana cikgu dalam perbincangan kita hari ini kita akan fokus pada 3 objektif, yang mana kita mestilah tahu menerangkan faktor-faktor ataupun sebab penubuhan Persatuan Tanah Melayu 1948. Okey, kemudian apakah ciri-ciri Persatuan Tanah Melayu 1948? Okey, dan seterusnya kalau SP ataupun standard pembelajaran yang 10.4.4 yang mana kita menilai kesan daripada penubuhan Persatuan Tanah Melayu 1948. Okey. Ini adalah gambaran dan ini juga ada pada paparan buku teks masing-masing, buku teks sejarah tingkatan 4, yang mana tajuk ini direlate dengan topik ataupun tajuk sebelum ini. Okey, jadi kalau topik sebelum ini membincangkan tentang Malayan Union 1946, minta maaf. Jadi kesan daripada perkenalan berkaitan British memperkenalkan Malayan Union membawa kepada akhirnya proses penubuhan Persatuan Tanah Melayu 1948 itu sendiri yang kita akan bincangkan nanti. Okey. Okey. Jadi yang inilah topik yang pertama, objektif mana pelajar-pelajar mesti kuasai, iaitu mengenal pasti faktor ataupun sebab penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Okey, boleh Akmal cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey, so anak-anak, jadi di sini kita lihat ya, faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ini sebenarnya ada 3 faktor. Okey. Jadi 3 faktor ini ialah, pertama ialah disebabkan oleh penentangan terhadap Malayan Union 1946. Jadi kalau kita lihat, kita tak nak bincang dah apa sebab Malayan Union itu kemudiannya apa yang berlaku sewaktu Malayan Union itu, tapi kalau kita lihat di sini apabila British memperkenalkan pentadbiran Malayan Union, di situ kita lihat titik permulaan menunjukkan bahawa adanya toleransi, kerjasama antara kaum, pemimpin-pemimpin pelbagai kaum dalam membawa kepada pembentukan sebuah negara. Jadi penentangan orang Melayu sendiri dalam Malayan ini telah membawa kepada kejayaan Persatuan Tanah Melayu 1948. Okey, jadi kalau kita lihat penentangan ini, penentangan pada waktu itu adalah secara kita kata sederhana. Okey, melalui menulis surat bantahan, okey, menulis melalui artikel, menggunakan media-media, yang mana akhirnya tindakan yang dilakukan secara sederhana yang kita kata diplomatik, penentangan itu ialah dilakukan secara matang, okey, tidak menggunakan kekerasan, telah menyebabkan pihak British yang mana ketika itu mentadbir telah terbuka untuk menerima pandangan daripada penduduk tempatan. Jadi kalau kita lihat di sini, Gamas dan Rees ni mereka ialah ahli Parlimen British yang mana mereka telah melakukan tinjauan, okey, dan meninjau tentang apakah yang sedang berlaku di Tanah Melayu, dan akhirnya mereka telah bawakan laporan itu balik ke England, dan inilah yang kita lihat, mereka bawalah laporan yang tentang isu Malayan Union itu yang perlu diselesaikan oleh pihak pentadbir British ketika itu. Okey, ini faktor yang pertama. Okey, faktor penubuhan Persatuan Tanah Melayu yang kedua ialah melalui cadangan. Okey, cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO yang ketika itu, yang mana pertemuan dan perundingan telah dijalankan pada 27 Mei 1946. Jadi kalau kita lihat 1946 ini ialah fasa di mana selepas penubuhan Malayan Union 1946. Okey, jadi pertemuan ini dijalankan di antara pihak Tanah Melayu, maknanya Raja-Raja Melayu, UMNO dan juga British, iaitu Sir Malcolm Macdonald yang merupakan Governor General dan juga Sir Edward Gen. Okey, siapa Sir Edward Gen? Ialah Governor Malayan Union. Okey, jadi perbincangan pihak-pihak ini, okey, dan pada ketika itu bagi pihak Raja-Raja Melayu, okey, Sultan Perak telah bertindak sebagai juru cakap bagi pihak Raja-Raja Melayu. Dan dalam pertemuan tersebut, Raja-Raja telah mencadangkan, okey, penubuhan persekutuan. Jadi dalam konteks ini saya menekankan perkataan persekutuan, okey, yang mana persekutuan ini adalah bertaraf naungan, dinaungi, dan bukan sebagai taraf tanah jajahan. Okey, jadi adanya, kalau kita lihatlah seperti di sini ya, beberapa kali perkataan negeri-negeri Melayu muncul dalam persekutuan yang baharu. Okey, kemudian kalau kita lihat juga faktor yang ketiga,
Inilah yang juga membawa kepada proses atau memudahkan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu dengan adanya sokongan pentadbir British, yang mana pegawai-pegawai petinggi British yang pernah berkhidmat ataupun sedang berkhidmat di Tanah Melayu ketika itu, mereka telah memberikan sokongan terhadap penubuhan sebuah persekutuan. Okey. Jadi kalau di sini antara pegawai British ni, dia kata menyokong konsep persekutuan tadi, sebab saya menekankan perkataan persekutuan. Kenapa pihak British ini ataupun pentadbir ini menyokong? Kerana, okey, di sini pelajar-pelajar lihat pada kata kunci yang cikgu telah highlightkan, mewujudkan keamanan. Okey? Kerana dengan persekutuan ini dapat mewujudkan kestabilan. Kestabilan apa? Kestabilan politik dan juga kemajuan ekonomi. Ya. Cikgu, saya nampak Syukri tutup mata, cikgu. Jangan tidur, buka jangan mata, tidur. Syukri. Ingat kita tak nampak 5-6 kali nampak ni, okey. Dah kena ni. Nakal. Jangan risau, cikgu. Saya sebagai ketua kelas, saya akan mencatat semua apa yang berlaku, cikgu. Saya suka ketua kelas yang proaktif ni. Ya, Syukri. Bacakanlah. Awak boleh terangkan, Syukri. Syukri. Syukri, alang-alang. Smash, Syukri. Syukri, apa yang tu? Terkejut. Okey. Awak terlelap kan? Tak ada. Okey, Syukri. Cuba baca untuk cikgu. Bacakan untuk cikgu lah. Okey, cadangan. Yang mana? Yang nombor 2, cikgu. Cikgu, yang mana tu? Masya Allah, kita dah masuk last dah. Kita dah habis. Dah habis dah tau. Nombor 3 cikgu kan? Ya, kita nombor 3. Sokongan pentadbir British. Sir Ralph Horn. Okey. Silakan. Sir Ralph Horn mencadangkan agar British melibatkan raja-raja Melayu dalam pentadbiran berasaskan perlembagaan. Okey, jadi kata kunci di sini melibatkan raja-raja. Yeah. Okey, terima kasih Syukri. Syukri, Syukri. Okey, terima kasih Syukri. Jadi dia dah sedar, okey. Okey. Jadi dia ingat dia tutup mata macam dia macam saya tengok apa dia pandang bawah. Rupanya terlelap. Ni kita kadang kita tengok juga mungkin dia tengah fikir apa yang sedang dibincangkan. Cikgu fikirkan tidur lain, cikgu. Ya, bukan. Okey. Sebab alert pengawas kita ni alert sangat. Okey, terima kasih. Silakan cikgu, teruskan. So kalau kita tengok perkataan ataupun benda yang menjadi titik tolak ataupun kata kita lihat pembinaan negara bangsa Malaysia yang kita ada pada hari ini ialah pada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948, yang mana kalau kita lihat di sini cadangan oleh pegawai British sendiri agar pentadbiran ini melibatkan raja-raja. Okey, terutama sekali kalau kita lihat raja-raja ini ada disebut dalam perlembagaan yang inilah hasil daripada Persekutuan Tanah Melayu lah. Maksudnya Persekutuan Tanah Melayu 1948, kemudian kita merdeka 1957, Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kemudian kita menjadi negara Malaysia. Okey, dan seterusnya lah yang kita ada warisi pada hari ini. Okey, jadi pembentukan persekutuan, okey, seperti mana yang ditekankan tadi, telah mewujudkan politik yang stabil. Jadi apabila politik itu stabil, secara tidak langsung ekonomi juga akan berkembang. Kerana okey, pelabur-pelabur luar dia akan tertarik ataupun rasa secure ataupun rasa selamat untuk melabur di negara yang politiknya stabil. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, British perlu melaksanakan dasar dekolonisasi. Jadi pelajar-pelajar tahu tak apa itu dasar dekolonisasi? Tanya Syukri, cikgu. Syukri nak tahu, tanya cikgu. Syukri lagi? Tanya Syukri, cikgu. Syukri lagi, okey. Jangan bagi dia chance, cikgu, tutup mata. Syukri kata habis akan ini dia. Okay? Right. Syukri, boleh tak? Dekolonisasi boleh. Alright, terima kasih. Penjajahan. Apa dia? Penjajahan. Penjajahan? Okey. Seperti perbuatan pemansuhan. Kejap. Awak tahu tak kita kat mana sekarang ni? Awak jangan baca. Dekolonisasi kan? Dekolonisasi. Okey. Perbuatan pemansuhan, yakni penetapan dan pengekalan kekuasaan sebuah negara yang menetapkan dan mengekalkan menguasai lebih daripada satu atau lebih wilayah lain. Jauh musim ini tu. Okey. Okey. Kita minta Ifah lah.
Cikgu nak minta Ifah. Okey, Cikgu boleh Ifah. tak kita bagi tepukan dulu untuk Syukri? Tapi, Bagilah tepuk sikit dulu untuk lah, Syukri. semua tepuk untuk Syukri. Okey. Okey, Ifah. Ifah boleh bagi kawan-kawan yang lain, bagi apakah maksud dekolonisasi? Ya. Boleh. Okey, terima kasih Okay, Ifah. dekolonisasi bermaksud sebuah dasar untuk membebaskan tanah jajahan untuk mencapai kemerdekaan. Okey, dasar dekolonisasi. Okey, jadi pelajar-pelajar tahu tak sebenarnya dekolonisasi apa? Cikgu lain Cikgu Syukri dengan dia explain tadi Cikgu. Lain kan? Okey, tak apalah. Kadang-kadang begitulah kan. Jadi yang lain-lain pun yang mana mengantuk nak belajar sejarah ni, dah matanya dah terbuka. Okey. Syukri okey ke Syukri? Steady Syukri Okey, pelajar mak kilau okey. Okey Okey. Okey. Boleh. Okey, Jadi jadi tengok bola semalam ni. tengok bola, yalah. Okey, so kalau kita tengok dekolonisasi ni, okey, jadi sebelum saya bincang pasal dekolonisasi, okey, ini adalah pegawai-pegawai tinggi British yang mana telah menyokonglah pembentukan Persatuan Tanah Melayu 1948. Jadi ini antaranya tadi kita tengok Sir Edward John. Siapa tadi Sir Edward John? Siapa Sir Edward John? Syukri. Syukri lagi, kita bagi orang lain lah. Syukri kata asyik dia je kan. Okey, kita tanya Mia. Aku malah bagi. Kita punya tukang masak ni. Tukang masak. Okey, siapa Sir Edward John? Ya. Jap. Baru sebut tadi. Dia ada 2 orang gubernur tu. Jawatan dia gubernur. Tapi gubernur apa? Satu gubernur jeneral, seorang lagi adalah gubernur. Jangan sebut bank negara. Dia dengar. Governor Malayan Union. Okey, Malayan Union lah. Ya. Okey. Tembakkan yang kena Cikgu. Ya, sebab dia bagi 2 pilihan. Okey. Jadi Sir Malcolm McDonald sinilah Gubernur Jeneral tadi kan? Ya. Okey, Sir Reform tadi ada dalam yang mana mencadangkan kan? Okey, kita tengok dalam fakta yang ketiga. Jadi ini adalah pegawai-pegawai ataupun individu daripada pihak British yang menyokong pada pembentukan Persatuan Tanah Melayu. Jadi kalau kita lihat, okey, ya ini soalan tapi tunggu dulu. Tapi sebab tadi disebut dekolonisasi, sebelum kita berhenti. Jadi dasar dekolonisasi ini sebenarnya yang mana dasar ini telah itu kalau kita lihat berdasarkan Piagam Atlantik 1941 yang mana pihak Amerika Syarikat dan antara pihak yang merangka satu perlembagaan yang mana negara-negara tanah jajahan, negara-negara penjajah ataupun kuasa imperialis tidak melakukan lagi perluasan kuasa ataupun penjajahan. Okey, sebab memberi peluang pada tanah, maksudnya negara-negara yang dijajah ini untuk merdeka. Betul. Okey. Syukri nak pergi basuh muka dulu ke Syukri? Okey. Tak nak. Okey, cikgu kita nak berhenti rehat dulu cikgu Okey, saya rasa Syukri perlu nak kena basuh muka. Dia bukan basuh muka. Boleh ambil wuduk sekali Syukri. Okey, anda semua. Kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan sambung balik dengan subjek sejarah dalam Road to Success SPM 2021. Syukri. Hai. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal dan juga Cikgu Nur Hayati. Baik, alhamdulillah nampaknya Syukri pun dah sedar. Syukri, saya tanya kepada awak lah kan Syukri. Awak kan minat main bola kan Syukri kan. Siapa awak punya favorite player Syukri? Siapa awak punya favorite player? Fazal Halim. Kalau international? International, main legend lah, Del Piero. Okey, cikgu ni memang betul cikgu kaki bola cikgu. Jangan tanya saya tak tahu. Okey cikgu, tadi kan kita nak bercakap sikit mengenai orang kata Malayan Junior, bagaimana dia berpindah semua, bagaimana wujudnya ada kan. Faktornya. Dan sekarang ini kita nak belajar apa pula cikgu? Okey, sebelum kita pergi kepada seterusnya, kita nak tahu apa ciri dia. Okey, jadi saya nak fokus balik sebab tadi kita telah bincangkan pasal 3 faktor. Jadi cikgu ambil dalam faktor ketiga. Faktor ketiga tadi adalah berkaitan dengan sokongan pentadbir British. Jadi kalau kita lihat di sini, kerajaan British menyokong konsep persekutuan kada dapat mewujudkan keamanan, kestabilan dan juga kemajuan ekonomi. Jadi Q&A. Kita tanya dulu, apa yang pelajar faham tentang maksud ataupun konsep persekutuan? Jangan risau, ini bukan untuk Syukri. Syukri dah lepas dah. Syukri boleh bertenang. Kita panggil orang lain. Kita nak minta siapa cikgu? Puteri Aisyah boleh? Puteri Aisyah. Puteri Aisyah. Silakan Puteri Aisyah.
Gabungan beberapa buah negeri dalam satu pentadbiran. Okey, tepat. Okey, tepat sekali. Jadi persekutuan itu, okey, tepat tak tepat kita lihat gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Yap. Dan pentadbiran itu sendiri terbahagi kepada dua, iaitu kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Okey, alhamdulillah semuanya celik lah ya. Celik sejarah hari ini. Celik cikgu, lepas Syukri pun dah celik, semua sebab celik. Pengawas kita ni bukan main ya. Semua pantau ya pengawas kita ni. Ya. Okey, so kita pergi pada soalan yang kedua. Okey, jadi soalan kedua. Soalan ini contoh soalan saja. Jadi jangan yang kat luar sana jangan anggap ni soalan SPM, tidak, ini contoh. Okey. Jadi kita lihat dalam tajuk yang kita dah belajar tadi, tajuk yang kita belajar tadi, okey, soalannya adalah mengapa pentadbir British menyokong konsep Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ya, kita minta Nur Nadia boleh cikgu? Okey, jom kita minta orang lain tak? Okey. Nur Nadia? Nadia? Ya, silakan Nadia. Jawapan dia D, mewujudkan keamanan negara. Okey, cikgu belum lagi baca kat ABCD. Okey. Tak apa, dia advance. Tak apa sebab dia nampak kat sini kan. Okey, jadi pelajar-pelajar di luar juga nampaklah. Jadi pilihan jawapan di sini, okey, menjimatkan latihan kepimpinan, okey, menjimatkan kos pentadbiran, memajukan sistem pendidikan dan mewujudkan keamanan negara untuk D. Okey, jadi bila kita menjawab soalan objektif, okey, sikitlah saya nak bagi tips dan menguasai objektif ini, kertas satu. Okay, of course lah kita kena banyak latihan. Betul. Jadi jawapan Nadia tadi betul lah mewujudkan keamanan. Sebab itu saya ulang kali sebut mewujudkan keamanan, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Okay. Jadi soalan ini dalam teknik menjawab soalan objektif, okay, mesti fahami kata tugas. Jadi di sini soalannya ialah kata tugas mengapa. Maksudnya kerana. Okay, kerana. Jadi konsep ni pegawai British menyokong kerana mewujudkan keamanan, kerana mewujudkan kestabilan, kerana untuk kemajuan ekonomi. Sebab ada 3 tadi ya. Dalam buku teks, semuanya ada dalam buku teks. Okey, sisih jawapan yang tidak berkaitan dengan topik. Jadi tidak berkaitan dengan topik, contohnya ialah untuk jawapan C. Yang tidak berkaitan dengan topik sebab kita tak bincangkan tentang sistem pendidikan. Betul. Yang kita bincangkan ialah nak membentuk sebuah negara, dan tadi kita tak ada sentuh langsung berkaitan dengan pendidikan. Okey. Menjimatkan kos pentadbiran. Kalau kita lihat menjimatkan kos pentadbiran itu lebih kepada apabila British ingin mewujudkan Malayan Union. Okey. Jadi latihan kepimpinan, menjimatkan latihan kepimpinan, menjimatkan kos latihan kepimpinan. Okay, jadi itu juga tidak dibincangkan langsung, jauh tidak dibincangkan sekali. Langsung, tidak ada kaitan langsung. Okey, jadi di situlah kita lihat teknik menyisihkan jawapan ini sangat berkait rapat dengan latihan yang telah dilakukan oleh pelajar. Kena biasakan diri dengan soalan-soalan objektif. Okey. Rujuk halaman 133 lah. Okey, satu lagi soalan. Okey, jadi senarai berikut merujuk pada pegawai tinggi British yang pernah berkhidmat di negara kita. Okey, seperti kita lihat Edward James, Malcolm McDonald, Rollo Bradle, yang mana soalan dia ialah kata kunci tadi. Apakah persamaan? Okey. Jadi persamaan pegawai-pegawai tinggi British ini, A, menggubal perlembagaan, B, menyokong Persatuan Tanah Melayu, okey, C, melancarkan usaha menghapuskan komunis, D, mengecualikan cukai import. Okey, siapa yang nak jawab ni? Kita minta Hafiz, boleh Hafiz? Okey. Boleh. Okey. Cuba. Silakan. Silakan. Jawapan dia B. B, menyokong Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Kalau cikgu kata betul atau salah? Kita tak tahu lagi. Okey, Akmal betul ke salah Akmal? Betul cikgu. Okey. Persamaannya. Betul, persamaan. Sebab kita bincangkan tadi ada 3 faktor kan, dan faktor ini masuk dalam faktor yang ketiga. Okey. Jadi ini sama juga, saya tekankan kata tugas dah sebut tadi, dan sisihkan yang tidak berkaitan, cukai import lah, langsung tak ada kaitan. Betul. Kan. Okey, rujuklah halaman. Sama juga. Saya masih lagi pegang pada yang konsep yang ataupun faktor yang ketiga tadi. So repeated at least dalam 3 faktor hari ini, 1 faktor pelajar dah ingatlah insya-Allah Okey. So barulah kita pergi kepada Persatuan Tanah Melayu 1948. Okey, jadi inilah kita lihat tarikh-tarikh penting yang membawa kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Jadi pada 21 Januari 1948. Okey. Apa yang berlaku pada ketika itu? Ini adalah apabila Sir Edward James, ini adalah dalam majlis
tanda tangan Perjanjian Persatuan Tanah Melayu 1948. Okey. Jadi apabila tamat saja tanda tangan, okey. Jadi Sir Edward Gen tadi kita tahu siapakah beliau. Okey, telah berucap di hadapan Raja-Raja Melayu. Okey, kemudian pada 1 Februari 1948, okey. Yang ini adalah gambarlah ahli Majlis Mesyuarat Negeri. Okey, so ciri. Kalau tadi faktor ada 3, okey, berapa ciri dalam Persatuan Tanah Melayu? 3, 4. Okey. Jadi 4 ialah ciri-ciri Persatuan Tanah Melayu. Jadi ciri yang pertama ialah dari segi pentadbiran. Ciri kedua kita lihat kuasa raja-raja Melayu. Okey, kemudian ciri yang ketiga ialah dari segi perundangan dan ciri yang keempat ialah kewarganegaraan. Semua itu ada termaktub dalam Perjanjian Persatuan Tanah Melayu 1948. So kita lihat pada ciri yang pertama, pentadbiran. Okey, jadi pentadbiran tadi, okey, ingat dalam tajuk ini Persatuan Tanah Melayu 1948, sekali lagi cikgu tekankan konsep persekutuan. Yang mana persekutuan ialah gabungan beberapa buah negeri. Jadi beberapa buah negeri itu dalam Persatuan Tanah Melayu 1948, negeri-negeri tersebut ialah 9 buah negeri Melayu dan 2 negeri-negeri selat. NNS. Kan, negeri-negeri selat. Okey. Kalau asalnya dahulu negeri-negeri selat ni ada 3. Okey. Jadi siapa pelajar yang ingat lagi apa asal sebelum daripada sebenarnya negeri selat ni? Okey, sebelum Melayu ni lagi Jadi awal lagi negeri-negeri selat. Okey. Jadi siapa tahu apakah 3 negeri-negeri selat ni? Silakan Hafiz, nampak awak angkat tangan. Okey. Negeri-negeri selat tersebut ialah Pulau Pinang, Pulau Pinang, Pulau Pinang, Oh and then Melaka, Singapura. Okey. Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Saya suka guna perkataan SPM. Oh, Singapura. S ialah untuk Singapura, P ialah Pulau Pinang, Penang. Okey, dan M ialah Melaka. Okey. Tapi dalam konsep ini 2 negeri selat yang dimaksudkan ini kita tolak Singapura sebab apabila Malaya Union tadi ditubuhkan 1946, Singapura telah diasingkan sebagai tanah jajahan mahkota British. Jadi yang tinggal lagi ialah Melaka dan Pulau Pinang. Jadi dalam konteks penubuhan Persatuan Tanah Melayu 1948 ini, 2 negeri selat ini ialah Melaka dan Pulau Pinang. Okey, digabungkan bersama negeri-negeri Melayu yang lain. Okey, yang mana ketua Persatuan ialah Pesuruhjaya Tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Okey, yang bertanggungjawab maknanya kerajaan persekutuan. Sebab tadi kalau kita lihat persekutuan tadi, adanya kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Jadi kerajaan pusat ataupun persekutuan ini dia bertanggungjawab dalam hal ehwal berkaitan dengan keuangan dan juga hal-hal yang berkaitan kepentingan bersama. Okey. Ini adanya Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan yang mana kita lihat ahli Majlis Mesyuarat Persekutuan ini terdiri daripada ahli rasmi dan ahli yang tidak rasmi, dan Majlis Perundangan Persekutuan ini, okey, saya highlight, melibatkan pelbagai kaum. Sebab itu saya kata bermula daripada pembentukan Tanah Melayu 1948 menunjukkan sudah mula wujud toleransi dan kerjasama kaum. Masing-masing berganding bahu untuk mewujudkan sebuah negara yang merdeka yang kita ada pada hari ini. Okey? Dalam ciri yang kedua, kuasa raja. Okey, yang ini kita lihat sebab dah kita sentuh berkaitan wujudnya Majlis Raja-Raja Melayu yang mana kali ini Majlis Raja-Raja telah mempunyai kuasa dalam perundangan tetapi mengikut perlembagaan, okey, mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan di Dewan Perundangan Negeri. Okey. Perundangan. Okey, ciri yang ketiga, perundangan. Okey, yang mana perundangan ini kita tahu dalam majlis ini diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan kuasa eksekutif mencakupi hal ehwal luar. Okey, ini adalah antara bidang kuasa majlis perundangan. Dan ciri yang keempat lah, saya pergi pada ciri yang keempat, iaitu kewarganegaraan. Okey. Jadi kewarganegaraan ni ada 2 lah kalau kita melalui PTM 1948. Jadi kewarganegaraan ini berlaku ataupun diberikan melalui kuat kuasa undang-undang. Okey, yang mana dalam kuat kuasa undang-undang ini kita lihat dalam PTM 1948 ini, okey, syarat kewarganegaraan itu telah diperketatkan dan inilah menyebabkan kalau kita lihat
telah dipersetujui oleh pelbagai pihak yang terlibat menggubal berusaha ke arah kemerdekaan negara kita kewarganegaraan juga secara pendaftaran. Ada dua, secara kuat kuasa undang-undang dan juga secara pendaftaran. Di sini ada tak pelajar-pelajar nak tanya apa-apa soalan? Sebelum cikgu akan menaik mereka. Ya. Angkat tangan lagi. Bagus Hafiz. You're very good boy. Ni insya-Allah calon-calon yang akan inilah. Okey, silakan Hafiz. Cikgu, saya nak tanya sikit. Boleh. Apa maksud rakyat raja dengan rakyat British? Okey. Apa beza dia? Rakyat raja, rakyat British. Okey. Jadi ini ada dalam buku teks, kalau tak silap saya, pada halaman 135, buku teks sejarah tingkatan 4, yang mana kalau kita rujuk, siapa yang dimaksudkan rakyat raja itu? Ialah rakyat ataupun orang Melayu dan juga orang asli yang tinggal di negeri yang mempunyai sultan. Dan juga kalau kita lihat maksudnya inilah juga di Melaka dan Pulau Pinang tadilah. So rakyat British pula ialah mereka yang tinggal di Melaka, Pulau Pinang, ataupun di mana-mana tanah jajahan British. Tapi maksudnya mestilah ada syarat-syarat tertentulah yang mana kita lihat di sini syarat-syarat diperketat. So pergi pada poin ataupun objektif ketiga dalam pembelajaran kita ialah untuk melihat apakah kesan. 3 faktor, 4 ciri. Dan sekarang ni kesan 4 kesan, 3, 4, 4. Jadi dalam tajuk PTM 1948 kita ingat 3, 4, 4. Apakah 4 kesan tersebut? Ialah kedudukan raja-raja telah dikembalikan sebab adanya Majlis Raja-Raja Melayu tadi yang mana dipengerusikan oleh salah seorang raja-raja Melayu, dan majlis ini dianggotai oleh 9 orang Raja Melayu dari 9 negeri. Sebab 9 negeri yang mempunyai raja tadi. Pesuruhjaya tinggi British. Pada awalnya negara kita ke arah merdeka tu masih lagi pesuruhjaya tinggi British. Memastikan raja perlu maksudnya raja perlu dirujuk dalam perkara-perkara berkaitan bidang kuasa kerajaan persekutuan. Kemudian kedudukan dari sini semuanya ada dalam perlembagaan. Yang telah maksudnya kepentingan sah kaum-kaum lain juga. Kena ingat kepentingan sah. Sebab kita ni menjadi sebuah negara ialah hasil kerjasama dan toleransi. Keyword kita. Cikgu, kita berdiri dulu boleh cikgu? Kita break sekejap. Alright, kepada anda semua jangan kemana, kita akan sambung balik ini kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti anda semua macam nak, Abang Akmal takkan tak ada hiburan? Ada. Saya ada hiburan untuk anda semua yang akan ditujukan oleh adik Hafiz kita. Hafiz, dia kata pada buat magic. Cuba buat magic sikit. Yang tangan tu. Cuba, buat hiburkanlah cikgu sikit, hiburkan kita semua. Boleh tak Hafiz? Cuba buat magic sikit. Boleh ke Hafiz? Boleh. Okey. Buat sikit Hafiz. Saya baru belajar tadi dengan Syukri. Tahu kau dua memang duduk satu meja pun. Cuba buat sikit Hafiz. Boleh. Saya minta yang dekat rumah tu jangan tiru kat sini sebab dia terlampau bahaya. Okey. Saya tengok sikit. Nampak Okey. Tu satu. Tak apalah. Sebab bahaya jangan tiru. Itu kan magic tau. Okey, cikgu. Dia walaupun kita nak belajar lagi, kita kena ada orang kata betul. entertainment sedikit lah, hiburan sedikit lah kan. Supaya tak adalah terlampau nak belajar stres kan. Mentang-mentang nak belajar sejarah nak kena fokus je. Saya rasa Hafiz dia tak, kalau dia tak jadi e-gamer cikgu, dia jadi David Copperfield. Tapi Magician. Hafiz ni dia penglibatan dalam game online ni hebat juga sebenarnya. Okey, kita tengok nanti siapa chicken dinner, saya ke dia. Okey, so kita sambunglah sebab tadi saya kata untuk repeat ataupun untuk mengingatkan kembali, ingat tadi kita belajar. Kita belajar faktor tadi, ada berapa faktor? 3. Ciri ada berapa? 4. Kemudian kesan saya dah bagi tahu 4 juga yang akan dibincangkan. Jadi 2 kita dah bincang. Jadi tinggal 2 lagi ya. Jadi kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu tadi, sebab kita lihat dalam ciri
Yang keempat, okey. Persatuan Tanah Melayu ialah berkaitan dengan kewarganegaraan. Jadi kita lihat syarat untuk kewarganegaraan itu lebih ketat berbanding daripada sewaktu penubuhan Malaysia ini 1946. Jadi ini telah membuka ruang kepada rakyat untuk menjadi warga negara dan kedudukan penduduk asal juga telah diiktiraf. Jadi kalau kita lihat dari segi kewarganegaraan dan juga kesan yang keempat yang ini kita mesti pegang pada hari ini sampai hari ini, itu yang mana kita bincangkan dalam tema perjuangan rakyat untuk ke arah kemerdekaan ini. Perjuangan ini bukan dilakukan oleh individu atau kumpulan tertentu, tetapi ialah hasil daripada kerjasama rakyat berbilang kaum. Sebab itulah penubuhan Persatuan Tanah Melayu 1948 ini membuktikan kesan kepada wujudnya kerjasama kaum. Apa yang berlaku? Apa buktinya menunjukkan adanya kerjasama kaum ini? Okey, jadi buktinya ialah dengan penubuhan jawatan kuasa hubungan antara kaum ataupun CLC. Okey, CLC ini ditubuhkan yang mana kalau kita lihat jawatan kuasa ini telah berbincang berkaitan dengan hal-hal berkaitan kepentingan penduduk asal dan juga kepentingan kaum-kaum lain. Jadi hasil daripada perbincangan mereka kemudiannya telah pun muncul cadangan-cadangan CLC ini telah dibawa ke tengah untuk pengetahuan dan juga tindakan pihak British. Jadi kebanyakan cadangan daripada CLC ini telah dimasukkan sebagai usul perundangan yang kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Okey. Jadi CLC itu sendiri telah berjaya memupuk persefahaman. Okey, keyword dia persefahaman antara pemimpin pelbagai kaum. Okey. Dan juga Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu merupakan rintis kepada pembentukan Persatuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Merdeka, kan? Merdeka, cikgu. Merdeka. Okay. Yes. So itulah 3 kesan. Habis dah? Habis dah? Habis dah. Cikgu, kita masih ada lagi, cikgu. Okey, tapi masih ada lagi. Okey, slotnya. Okey, jadi kemudian kita bincang, okey. Jadi dalam soal ini cikgu selalu menekankan juga teknik untuk menjawab ataupun saya cubalah untuk mengajak membimbing, okey, setakat yang saya mampu untuk menjawab soalan-soalan esei. Okey, jadi soalan esei ini ada 2, satu esei fakta. Jadi di sini soalan esei fakta. Okey, terangkan ni kata tugas kesan. Okey, kesan apa? Kerjasama antara kaum. Jadi kesan ni kesan yang keempat. Ini adalah soalan terangkan ialah aras kefahaman. Okey, terangkan. Okey, jadi mesti ada fakta huraian. Fakta huraian. Okey, jadi berapa markah? Ingat dalam ni kita lihat jawapan esei. Jadi jangan pula dalam tutup poin. Kalau kita peruntukkan markah 6 markah. Jadi kesan dalam aspek kerjasama kaum. Okey, faham dia, barulah kita boleh jawab. Okey, ini cikgu bagi satu contoh dulu ya. Kita tak bincanglah, kesian pula pelajar-pelajar kat luar sana juga kan nak fikir jawapan. Okey, kesan ini kita lihat yang pertama ialah memupuk perpaduan, yang mana bukti pupuk perpaduan kaum ini ialah melalui CLC tadi. Jadi kat sini dah dapat. Okey, ini pertama memupuk perpaduan kaum, membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama kaum dan buktinya melalui CLC. Dalam perenggan yang ini baru 2 atau 3 ayat, 3 markah. Dan perenggan yang kedua juga, kalau kita lihat kebanyakan cadangan CLC telah dimasukkan. Ini ialah soalan fakta. Okey. Ambil sahaja fakta dan dalam 4 fakta, 2. Kalau 4, 2 lah. Kalau 7, 3 lah ya. Untuk 6 markah ataupun 8 markah. Okey, saya cadangkanlah sebab kadang-kadang Allah cikgu banyak sangat hafal kan. So kita even minimum tapi kita kena kuasai sepenuhnya lah. Okey, soalan kebat. Yang ini kebat bagi pelajar-pelajar yang mungkin tak tahu nak jawab soalan-soalan yang alamak fakta ni kan. So ada lagi peluang untuk mendapat soal markah. Jadi melalui kebat 8 markah ini. Okey, soalannya bagaimanakah kita berupaya melahirkan generasi yang mampu mengukuhkan pembinaan negara bangsa pada masa depan? Bagaimana? Bila bagaimana? Cara. Cara tu benda yang kita boleh nampak. Tindakan kita. Jadi di sini bila soalan kebat, okey, cikgu berikan ada fakta, huraian, contoh dan adanya ayat inference. Okey. Jadi kalau kita lihat kefahaman. Okey, kat sini ya, faham. Jadi respon yang diharapkan ialah pelajar dapat memberikan penerangan tentang cara bagaimana nak lahirkan generasi yang mampu membina negara bangsa ni. Okey. Jadi kat sini ada 2 lah ikon.
Okey, perasan tak apa ni? Okey. Nampak? Nampak ke? Okey, Kawan-kawan? ikon yang pertama ataupun simbol yang pertama ialah rukun negara. Okey. Rakyat Malaysia, asal mengaku rakyat Malaysia mesti tahu rukun negara. Okey. Tapi sebab masa yang singkat takkanlah nak minta, okey. Kita tak tapi kalau kita lihat bagaimana cara. So ingat rukun negara saja. Kalau awak boleh kita modified ayat-ayat berkaitan dengan kefahaman berkaitan rukun negara ni, kita boleh jawab soalan kebat. Okey. Tak percaya? Okey. So, sebab kita masa yang sangat singkat, okey, saya terus je lah macam mana. Okey, dan satu lagi saya berikan logo bulan bahasa kebangsaan. Okey, maksudnya bulan bahasa kebangsaan, ingat bahasa. Bahasa kita ialah bahasa kebangsaan ialah bahasa Malaysia. Sebab itu identiti negara Malaysia. Okey. So, mana jawapan 8 markah ni? Macam mana cara nak jawab? Okey. Soalan bagaimana cara? Ini dia. Okey, ini. Perenggan yang pertama saja saya letakkan ialah awak nampak logo rukun negara. Okey. Okey. So tengok pembinaan negara bangsa ialah rakyat Malaysia tanpa berbilang kaum, sama ada Melayu, Cina atau India. Okey. Itu contoh, dah dapat 1 markah. Okey. Oh, contoh Fakta. dah 1 markah. Ya. Menghayati sepenuhnya prinsip rukun negara. Itu fakta. Dia ubah ayat lah. Okey, rakyat Malaysia perlulah menghayati prinsip rukun negara. Malaysia, kita boleh ubah ayat. Okey. Jadi prinsip rukun negara mampu memperkukuhkan mempereratkan perpaduan. Okey, saya ambil satu contoh. Prinsip kelima. Apa tu prinsip kelima rukun negara? Apa dia prinsip kelima rukun negara, kawan-kawan? Ya. Syukri nak tebus balik kesilapan dia, Okey, Syukri, cepat. Okey. Kedaulatan Kelima. kesepadan dan kesusilaan. Ya, kesepadan dan kesusilaan. Jadi kita ambil daripada 5 tu, mungkin kita boleh gunakan untuk menjawab ya. Jadi melalui prinsip kelima, rakyat sentiasa bersopan santun, hormat menghormati dan berakhlak mulia. Sebab sebagai sebuah negara yang masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya, inilah sebenarnya resepi untuk mengukuhkan kedaulatan negara kita. Hormat menghormati dan berakhlak mulia. Okey, jadi kesan dia, ini ayat inference. Okey, keharmonian masyarakat Malaysia terpelihara. Saya berikan 2 di situ. Keamanan negara terjamin. So, dalam perenggan yang pertama ini telah mencakupi 6 markah. Oh, okey. Sebab kebat, ada ayat inference, aras tinggi. Tak ada ayat inference, dia mungkin kalau secara analitikal, maksudnya dapat markah. Tapi kalau ada inference saja, layaklah pelajar-pelajar mendapat markah yang penuh lah. Yang penuh. Saya bagi 2 saja. Sebab untuk 8 markah ini, kalau ini ialah memperkasa. Sebab saya gunakan tadi logo bahasa, memperkasakan penggunaan bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu, bahasa identiti negara. Okey, kemudian apa lagi? Memantapkan jati diri kita sebagai warga negara Malaysia. Jadi kesannya apa? Kesannya warga global akan menghormati Malaysia sebagai sebuah negara yang mempunyai keunikan tersendiri. I see. Okey, kawan-kawan, ada tak apa-apa sebarang soalan nak tanya kepada cikgu bagaimana orang kata teknik menjawab kebat? Ini mungkin ada cikgu terangkan tadi tapi masih orang kata sama-sama ada tak? Sama-sama. Nak tanya kepada cikgu Nur Hayati, kawan-kawan? Ada ke? Semua faham? Syukri faham ke Syukri? Syukri, kalau tak faham tanya je Syukri. Jangan risau, kita belajar. Kau nak simpan nanti kelas tambahan kot. Ini ada masa kita boleh Syukri boleh nak tanya ke apa-apa kepada cikgu? Cikgu. Ya. Kalau penanda wacana tu tak isi memang kira salah ke macam mana? Tak adalah, dia bukan salah macam mana. Cuma kalau kita dari segi berbahasa lah. Kalau tiba-tiba masuk kelas, yo wasal kan. Macam tu kan tiba-tiba, apa salah masuk kelas tiba-tiba dengan tak ada pengenalan, tak ada apa, dia dari segi tu tak cantik. Okey, itu saja. Okey, untuk menghubungkan penanda wacana ialah untuk menghubungkan satu ayat dengan ayat yang seterusnya. Ya. Okey, dari segi tata bahasa. Jadi sebab itu bila awak menguasai bahasa Melayu, secara tidak langsung awak bila menjawab soalan esei sejarah dapat membantu awak mendapat markah. Jadi kalau soalan ni contohlah awak ambil soalan esei bahagian C tu, 3 soalan esei ambil yang kebat, 8, 16, 24 markah dah dalam tangan. Nak lulus sejarah mudah, nak excellent sejarah kerja keras sikit lah. Kena kerja keras sikit. Okay. Tapi belajar ni kena teknik. Betul, faham teknik insya-Allah cikgu Ya, betul. Okey, ada apa lagi soalan nak tanya kepada cikgu? Inilah. Okey. Semua faham? Okey, Hafiz. Nak buat magic lagi ke atau nak tanya soalan? Soalan. Okey. Tanya soalan. Soalan boleh, silakan.
Cikgu, kalau kat dalam ayat tu kita tak bagi dia punya inference boleh? Tak bagi inference. Okey, macam saya bagi tahu tadi, tak bagi inference. Ayat. Dia dia bukan kata saya wajibkan tidak. Okey, jangan salah faham. Tapi maksudnya macam ni. Sebab kita tak tahu bagaimana soalan itu ditanda. Jadi dia ada dua cara. Ada soalan itu, ada cara analitikal ni maksudnya satu markah, satu isi, satu markah. Jadi kalau tadi 3 perenggan, 2 perenggan, katakanlah ada 3 markah, perenggan kedua ada 3 markah, dapat 6 markah. Tapi sekiranya soalan tersebut ditanda secara rubrik. Kalau dapat 6 markah, kalau ikut kira point tadi dapat 6 markah, tapi bila rubrik tak ada ayat inference. Inference ni dia menunjukkan aras, dia ada aras-aras dia. Secara tak langsung dia berada pada aras yang bawah. Markah tu rendah. Dia dah tak kira dapat 6 markah penuh dah atau 8 markah penuh. Tengok pula pelajar itu menjawab fakta pertama, kedua tu dia tengok pula ayat yang seimbang, fakta dan contoh yang sesuai, huraian dan contoh yang sesuai dengan fakta yang dibincangkan. Jadi kalau sebagai guru saya cadangkan pada pelajar-pelajar dan juga calon SPM, biasakan ayat inference. Ayat inference ialah ayat huraian. Okey. Alright. Okey, jadi cikgu terima kasih banyak-banyak cikgu. Saya rasa apa yang cikgu sampaikan tadi mengenai orang kata bab Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini harap semua pelajar faham. Kan, sebab saya pasti sejarah ini teknik dia senang saja. Kalau kita faham kronologinya, kita faham ceritanya, kita faham apakah kesan ciri-cirinya, insya-Allah kita dapat jawab waktu SPM nanti. Betul cikgu Jadi cikgu terima kasih banyak. Datang lagi cikgu. InsyaAllah kalau dijemput. Dan kita juga nak ucap terima kasih banyak kepada pelajar-pelajar kita daripada SMK Mat Kilau Pahang. Saya mewakili Didik TV mendoakan agar semua kawan-kawan kita, adik-adik kita ni mendapat keputusan yang cemerlang suatu SPM nanti. Okey. Syukri, ingat all the best Syukri Okey, kepada anda semua, kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Kita akan jumpa lagi untuk next subject dalam Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada seluruh pelajar SMK Mat Kilau yang akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun ini. Semoga dengan dorongan ibu bapa, guru-guru dan juga persediaan awal pelajar SPM pada tahun ini akan mencetuskan kejayaan yang cemerlang di dalam SPM. Saya juga mengharapkan apabila tamat peperiksaan, pelajar akan menempuh kehidupan yang lebih cemerlang dalam pelbagai bidang yang diceburi. Assalamualaikum. Saya Fatimah, ibu kepada Suha yang bersekolah di SMK Mat Kilau yang sekarang merupakan pelajar tingkatan 5. Harapan saya pada anak saya agar mendapat keputusan yang cemerlang dan membanggakan kami, insya-Allah. Sekian, terima kasih.